Okey Datuk, mereka juga beranggapan, Ya. Saitro PN juga beranggapan, sekiranya apa yang dicadangkan oleh Datuk Seri Najib hari ini, Ya. sekiranya diluluskan pindaannya, Ya. diorang merasakan Datuk Seri Najib sendiri pun tak boleh nak melaksanakan apa yang Datuk Seri Najib sendiri cakap. Dia kata bajet mengarut dah ni. Ha? Bajet mengarut. Maknanya apa yang dibentangkan oleh Datuk Najib ni mengarut lah. Bukan bajet mengarut. Tak, Ya, Datuk Najib punya cadangan. cadangan tu mengarut lah. Cadangan moratorium mengarut. Ya. Kalau cadangan moratorium tu mengarut, maka Kerajaan Perikatan Nasional 6 bulan yang sudah daripada April bagi moratorium sampailah September 30 hari bulan. Jadi mereka mengarut jugalah. Ya. Maknanya bila Datuk Seri Najib bagi cadangan, kena faham ni, Datuk Najib ni ialah seorang, dia industrial economist. Dia tahu benda ni semua. Dan dia dah jadi Menteri Kewangan 9 tahun. Kena faham pengalaman dia. Pengalaman dia umur 22 setengah sudah jadi ahli parlimen. Umur sekitar 27 dah menjadi Menteri Besar Faham. Mana kementerian yang dia tak singgah, semua dia dah pernah jadi menteri. Kan? Jadi dia mengetahui benda ni. Bila dia bagi cadangan, itu beza Datuk Najib dengan orang lain. Contoh dengan Mahathir ke, dengan Anwar Ibrahim ke. Bila Datuk Seri Najib memberikan cadangan, ianya adalah cadangan yang dia yakin dia mampu tunaikan. Itu sebab belanjawan dan juga manifesto Barisan Nasional semua ialah benda yang logik untuk dilaksanakan, yang mampu dilaksanakan kerana ianya dihasilkan melalui proses tanggungjawab. Kalau kita janjikan bulan dan bintang, macam mana Pakatan Harapan menjanjikan 60 janji dalam manifesto Pilihan Raya Umum yang ke-14, maka sudah pasti kita tak boleh laksanakan. Kan? Bila Datuk Seri Najib cakap dia nak dua benda ni, maknanya dua benda ni ialah implementable. Benda yang mampu dilaksanakan. Baru dia cakap. Keduanya KWSP. Datuk Seri Najib ni, dia daripada 9 tahun ni, daripada duit KWSP ni, hanya ciput je, peninggalan pemimpin-pemimpin yang sudah ni, dia berjaya tingkatkan aset KWSP ni sampai lebih 900 bilion ringgit, hampir 1 trilion. Jadi dia tahulah macam mana KWSP punya performance. Dan dia pun dalam penerangan dia tadi, dia dah beritahu bagaimana duit KWSP yang kita gunakan, kita izinkan untuk pelabur-pelabur keluarkan, pencarum-pencarum keluarkan sekarang, duit ini kita boleh recover balik. Pendapatan-pendapatan yang hilang, kita boleh recover balik. Contohnya dia buat The Battersea dekat London. Lepas tu tanah lembaga getah yang dia bangunkan, ini digunakan duit KWSP. Benda-benda macam ni, contohnya bagaimana kerajaan nak mengelakkan daripada tol setiap tahun naik harga, kan? Macam mana cara dia nak mengelakkan? Senang. Datuk Seri Najib telah mengarahkan supaya KWSP mengambil alih saham Plus 49%, dan lagi 51% diambil alih oleh khazanah. Kan? Jadi bila setiap tahun nak naik saja harga tol, kerajaan membayar pampasan. Tapi kalau dulu bayar pampasan, yang untung zaman Mahathir, Renung tahulah Halim Saad. Betul tak? Kroni Mahathir. Tetapi hari ini kalau kerajaan bayar pampasan pun tak rugi, sebab bayar pampasan kepada KWSP. Kroni Najib. Siapa Kroni Najib? Rakyat. Pencarum KWSP ialah rakyat. Betul tak? Itu maksud Datuk Seri Najib. So ini bukan sesuatu yang populis. Berbeza. Datuk Seri Najib bukan orang yang populis. Kalau Datuk Seri Najib seorang yang populis, dia tidak akan sekali-sekali melaksanakan GST. Apa Datuk Seri Najib tak tahu bila laksanakan GST? Kita tengok apa jadi pada John Howard di Australia. Datuk Seri Najib tahu bahawa kebanyakan negara-negara yang implement GST, kerajaan yang memerintah akhirnya goyah.
Kan? Ada yang hilang kerajaan. Tapi bila benda tu dia laksanakan, dia fikir tentang peri pentingnya negara tidak bergantung kepada sumber petroleum semata. Kerana bila dia ambil alih pucuk pimpinan negara 2009, kebergantungan Malaysia kepada sumber petroleum 42%. Tapi kita tengok apa jadi 2016, 2014. Kebergantungan 2015. Kebergantungan Malaysia kepada sumber petroleum hanya tinggal lebih kurang 14%. Dan kita tak mati. Harga minyak dunia jatuh pada ketika itu. Kita tak mati. Sebab apa? Sebab Datuk Seri Najib sudah pun membuat perancangan awal. Dia dah diversify, mempelbagaikan sumber pendapatan kita lebih awal sebelum musibah tu berlaku. Kerana dia ni seorang yang berpandangan jauh. Musibah belum berlaku, dia dah anticipate musibah tu bakal berlaku. Kan? Kalau bagi kat Mahathir, ini kekayaan minyak kita, habis dijarahnya. Itu sebab si Mirzan duk hantar dia punya grup-grup cari gali minyak ni, di mana saja eksplorasi yang Petronas pergi, di situ dia orang nak pergi kejar. Kebanyakan projek-projek ni dapat kepada Mirzan Mahathir. Kerana Mahathir punya pemikiran tidak berpandangan jauh. Dia nampak bahawa itu ialah lubuk buat duit. Tapi Datuk Seri Najib nampak kalau Malaysia ini terlalu bergantung kepada sumber petroleum, ini boleh jadi time bomb. Time bomb maknanya, kalau satu hari harga minyak dunia jatuh, kita akan mati. Itu sebab, bila dia dah buat persiapan, dia dah laksanakan GST, dia dah buat apa yang dipanggil sebagai, dia agihkan balik subsidi yang dulu diberikan secara pukal. Contohnya, subsidi petrol. Dulu kita bagikan secara pukal. Semua orang dapat subsidi petrol. Contohnya 2014 bulan Julai. 1 liter minyak RM1.93. Berapa subsidi untuk RON 95 setiap liter? 68 sen. Tapi bila bagi secara pukal, orang yang B40 habis kuat, dia orang ni biasa naik motor. Naik motor isi habis kuat pun 3 liter. Kan? Jarang B40 pakai Adventure ataupun pakai Harley. Mereka pakai motor kapcai je. Betul tak? Ya. Kalau dia pakai kereta pun, dia pakai kereta yang comel, kancil. Kancil isi minyak tangki penuh pun habis kuat RM50. Berapa subsidi dia dapat? Lebih kurang RM17.40. Ya. Tapi kelas menengah, kelas menengah, kalau dia orang pakai Toyota Camry 2.0, pakai perdana V6, tangki penuh boleh isi RM150. Berapa subsidi dia dapat? Sekitar RM52. 3 kali ganda daripada the B40. Adil tak? Tak adil. Habis mana datang adilnya bila orang yang bawa Land Cruiser, bawa Range Rover, bawa Audi, bawa Mercedes-Benz. Kena ingat kereta yang below 2001 ni, kereta-kereta S-Class, R-Class ni semua masih boleh guna RON 95. Masih boleh pakai. Kereta yang latest daripada tu memang kena pakai RON 97. Jadi maknanya subsidi tu dia pergi kepada golongan the top 20 dan M40 lebih. 70%. Kajian Kementerian Kewangan menunjukkan 70% subsidi bahan bakar ni pergi kepada the M40 dan the top 20. Dan hanya 30% pergi kepada the B40. Itu sebab mulai 1 Disember 2014 kita telah pun menghapuskan subsidi petrol, dan akibat daripada penghapusan itu, kita ada lebihan tunai. Dan lebihan tunai ini yang akhirnya membantu kita memberikan lebih banyak lagi bantuan awal persekolahan, kita bagi bantuan kepada nelayan, pekebun kecil, pesawah padi, macam Syahidan cakap tu, cuma dia silap cakap lah. Dia cerita bantuan pesawah padi dibagi bantuan musim tengkujuh. Bantuan musim tengkujuh kita bagi kepada penori getah. Penori getah dia tak boleh menori getah musim tengkujuh. Pesawah padi kita bagi bantuan RM200 tu sementara menunggu hasil tuaian.
Ini nak kena faham. Atas sebab itulah kita tak terkesan walaupun harga minyak dunia jatuh. Itu sebab dalam keadaan COVID ni, saya nak beritahu, yang bahalanya si Muhyiddin ni, sepatutnya bila dia dah dapat sokongan Datuk Seri Najib, dia gunakanlah kepakaran Datuk Seri Najib ni. Lantiklah, kalau tak nak lantik menteri pun lantiklah jadi Council of Elders ke, penasihat ekonomi ke kepada negara, kan? Gunakan orang yang bijaksana ni untuk membantu menyelamatkan negara. Bukan jadikan musuh, bukan kau penjarakan. Dalam kau menang 2 butir, kan? Menang 2 kursi je lebihan dia ada, dia cari masalah dengan Datuk Seri Najib. Tak kebengong namanya tu, kan? Jadi sekarang dah dalam keadaan serba salah. Buat ni salah, buat tu salah. Buat bajet cukup cantik, belanjawan yang lain tu okey lah, kan? Tapi yang mana BN minta sengaja tak nak diberi. Padahal apa yang BN minta tu ialah apa yang rakyat mahu. Kan? Nak tunjuk ego dia, tak nak tunduk pada BN. Kau tak sedar kalau BN tak memberikan sokongan pada Muhyiddin, dia tak boleh jadi Perdana Menteri. Nampak tak? Betul. Itu sebab dia akan jadi Perdana Menteri yang paling singkat dalam sejarah. 9 bulan. Okey tu, dalam Tapi sibuk 9 bulan, kalau tak cukup 10 hari, tak sempat melahirkan anak. Tak apa, ada Najwa seorang tu cukup lah. Okey tu, dalam sibuk-sibuk belanjawan itu. PN ni tengah sibuk buat line up untuk diorang punya parti tu diorang baru buat satu line up majlis tertinggi PN. Dah telah disebarkan secara meluas, dan kita dapati bahawa satu MP UMNO pun tak yang duduk dalam MT PN tu. Dan yang ironinya, kenapa MT UMNO nak duduk dalam PN? Yang ironinya, dia Azmin Ali diangkat sebagai pengarah pilihan raya PN ni. So tak tahu macam mana pendirian, kita pun tak tahu. Dan satu lagi tu, kalau macam tu, maknanya UMNO tidak dalam barisan MT PN, maknanya adakah UMNO benar-benar telah menolak PN ataupun masih lagi belum membuat keputusan sehingga tuntutan belanjawan bersyarat ni ditunaikan? Tak, inilah orang masih keliru. Apa yang disebutkan list MTPN ni, saya nak beritahu, UMNO hanya bekerjasama dengan PPBM, dengan PAS, dengan GPS untuk membentuk sebuah kerajaan yang dinamakan Perikatan Nasional. Ketika itu belum didaftarkan. Maknanya kita hanya ada satu ikatan tidak rasmi yang dipanggil sebagai Perikatan Nasional. Tetapi apabila Muhyiddin senyap-senyap mendaftarkan Perikatan Nasional sebagai sebuah parti, UMNO tidak pernah menyertai. Jadi ini kena jelas. UMNO kekal sebagai pengurusi Barisan Nasional. Dalam Barisan Nasional ada MCA, ada MIC dan ada PBRS. Ada 4 parti saja. Okey. UMNO ada tanda tangan satu piagam piagam muafakat nasional dengan PAS. Ini macam satu Memorandum of Understanding. Tetapi kita cuba nak tubuhkan parti yang bernama Muafakat Nasional, sampai sekarang tak tertubuh-tubuh. Dan dalam keadaan Hamzah Zainuddin menjadi Menteri Dalam Negeri, jangan mimpilah Muafakat Nasional mahu tertubuh. Jadi dalam bahasa yang mudah, untuk pilihan raya yang akan datang, UMNO akan kekal menggunakan Barisan Nasional. Kalau PAS ketika itu mau bekerjasama dengan kita,
maka kita boleh jemput PAS untuk bersama di dalam Barisan Nasional. Ataupun kita boleh bekerjasama dengan PAS. Tempat yang PAS bertanding, dia nak pakai logo bulan, dia pakailah logo bulan. Kalau dia nak pakai logo Dacik, dia boleh pakai logo Dacik. Clear? Clear. Okey. Okey dok. Kalau Azmin tu dilantik pengarah pilihan raya, tuan-tuan kena faham. Azmin ni, dia bukan kaya baru ni. Zaman Anwar Ibrahim menjadi Menteri Kewangan, dialah penjaga pintu gerbang. Jadi kekayaan zaman Anwar Ibrahim dikumpul, kemudian ketika dia menjadi Menteri Besar Selangor, dikumpul lagi kekayaan tu. Kemudian dia gantikan budak dia, Amir, menjadi Menteri Besar, masih lagi anak saudara dia semua sekali dapat projek daripada kerajaan negeri Selangor. Tuan-tuan, kita dah dedahkan dah duit Azmin ni dekat luar negara, tapi nak buat macam mana ketika tu Latifah Koya menjadi ketua pengarah SPRM. Saya buat pendedahan mengatakan bahawa saya tunjukkan semua sekali rekod akaun-akaun Azmin Ali ni di luar negara, tapi SPRM pada ketika itu Latifah Koya mengatakan bahawa ini semua tidak benar, ini semua tuduhan palsu. Nak buat macam mana? Dah tentulah tuan-tuan, Latifah Koya ni orang kanan Azmin Ali. Dia yang mencadangkan supaya Latifah ni diangkat oleh Tun Dr. Mahathir sebagai ketua pengarah SPRM. Jadi bolehlah dikerjakan musuh-musuh politik Azmin Ali. Kan? Ini kena faham. Kan? Kenapa sampai sekarang tak diambil tindakan pada Azmin? Sebab pertama sekali, Ketua Polis Negara dilantik oleh Mahathir Mohamad. Tuan-tuan, Peguam Negara hari ni pun dulu memang betul lah dilantik oleh Tun Dr. Mahathir. Tapi Peguam Negara yang baru ni pun takkan tak ada orang lain. Kenapa nak lantik abang kepada Ad Harun? Yang tuan-tuan pun tahu dilantik oleh Tun Dr. Mahathir sebagai pengurusi Suruhanjaya Pilihan Raya. Dinaikkan pangkat oleh Muhyiddin sebagai Speaker Dewan Rakyat, dan abang dia pula jadi Peguam Negara. Memang dia orang ni semua pro Pakatan Harapan. Ini kena faham. Jadi apa yang kita boleh harapkan daripada kerajaan Pakatan Harapan 2.0 ni? Tak ada apa, tuan-tuan. Kalau ada yang rasa tak puas hati apa semua sekali, dia ada satu jalan je, tuan-tuan. Kita kena tukar Perdana Menteri dan tukar kerajaan. Kalau rasa dulu zaman BM kita dapat macam ni, dah terlambat. Mungkin bukan salah tuan-tuan, tapi mungkin salah mereka-mereka yang kecewa dan termakan dengan fitnah, termakan dengan janji kosong Pakatan Harapan, akhirnya mereka mengundi Pakatan Harapan pada pilihan raya umum yang lalu. Akibat daripada segelintir yang bengak ni, maka kita satu negara terpaksa sengsara, tuan-tuan. Kita terpaksa sengsara. Bila ada kerajaan yang tidak stabil, yang majoriti dia kecil, tuan-tuan, inilah jadinya. Akan berlaku pergolakan politik. Buat kerja sikit, yang ni tak puas hati, yang ni tarik diri. Buat kerja sikit, yang ni tak puas hati, yang ini pula tarik diri. Jadi itu sebabnya pilihan raya akan datang, kita bulatkan tekad, kita kuatkan semangat, kita kembalikan kerajaan Barisan Nasional memerintah sebagai sebuah kerajaan yang mempunyai majoriti 2/3. Tidak ada pilihan lain, tuan-tuan. Barisan Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.